Assalamualaikum guys, welcome to Carol Series. Cerita kali ni agak ekstrim sikit sebab ianya melibatkan seorang penjenayah yang memang tak ada otak, tak ada hati perut, binatang and semualah dekat dia ni. And cerita kali ni juga dia punya base dia ataupun pucuk pangkal kepada apa yang berlaku dalam cerita ni adalah alkohol. Kenapa Islam mengharamkan minuman beralkohol? Contoh minuman beralkohol ni bukan saja boleh memudaratkan diri si peminum tu, tapi ianya boleh memudaratkan orang lain juga. Macam mana boleh memudaratkan orang lain pula? Dia macam ni, orang yang minum alkohol ni dia mabuk, dia high, dia tak sedar apa yang dia buat. And benda yang dia tak sedar apa yang dia buat tu, benda tu adalah jenayah guys. Dia buat jenayah and jenayah tu dibuat dekat orang lain, orang yang tak bersalah. Kejap lagi korang akan faham apa yang Carol cuba sampaikan ni berdasarkan daripada kisah benar yang berlaku di Korea. Let's go guys. Video kali ini disponsor oleh Sharit. Kalau korang nak tahu, Sharit ni adalah sebuah aplikasi file sharing yang laju tanpa menggunakan internet data guys. Kalau kita nak send music, documents, apps ataupun movie yang di mana filenya besar-besar sampai bergib-gib besarnya tu memang lambat tau. Tapi dengan menggunakan apps Sharit ni korang boleh transfer file yang besar-besar hanya dengan beberapa minit saja tanpa menggunakan mobile data tau. Dalam Sharit juga ada cleaning tool yang korang boleh gunakan untuk clean korang punya phone storage. And bagi Carol, Sharit ni adalah the best choice untuk korang pilih sebagai apps untuk transfer data of file yang besar-besar. Apps ni selamat, efisien and laju guys. Untuk pengetahuan korang boleh download Sharit dekat Android, iOS, Windows Phone, Windows OS dan juga Mac. And Sharit ni boleh support cross-platform sharing. So sekarang ni Sharit ada buat satu event yang di mana korang boleh check in setiap hari dekat dalam app Sharit and korang boleh collect coin dekat dalam tu. And coins yang korang dapat tu korang boleh buat untuk redeem bayar bil telefon korang guys. Kalau nak dapatkan lebih coins, korang boleh buat task dekat dalam app tu. Kalau nak banyak sikit, korang boleh invite kawan korang dengan menggunakan referral link and korang akan dapat banyak coin daripada situ. Tak lama lagi Sharit akan buat lucky spin and kalau korang bernasib baik, korang boleh menang iPhone 13. Jangan tunggu lama-lama, kejap lagi korang boleh download terus. Sebenarnya kes ni berlaku pada tahun 2008, tapi orang-orang dekat Korea dapat tahu pasal kes ni setahun selepas kejadian. Maknanya 2008 setahun lepas tu adalah 2009 lah kan. Kenapa lambat sangat orang dapat tahu? Sebabnya adalah kes ni baru je masuk dekat dalam berita pada tahun 2009 guys. Lah kenapa lama sangat masuk dalam berita? Setahun baru nak masuk berita. Biasanya kan kalau kejadian tu berlaku pada waktu pagi, malam pada hari yang sama kejadian tu berlaku mesti dah masuk dekat dalam berita. Silap-silap jadi headline babe. Tapi kenapa setahun? Sebabnya dekat Korea diorang ada satu undang-undang yang di mana kalau ada jenayah yang melibatkan kanak-kanak, apa-apa berita mengenai jenayah tersebut tak boleh disebarkan di dalam media massa, termasuklah TV, radio, internet, surat khabar and macam-macam lagi lah. So maksud kepada jenayah yang melibatkan kanak-kanak tu, dia merangkumi kepada dua pihak. Pihak yang pertama adalah pelaku dan pihak yang kedua pula adalah mangsa. Tak kira sama ada pelaku ataupun mangsa adalah kanak-kanak, memang tak boleh nak sebarkan pasal kejadian tu langsung tau. Itu pasal lah guys, kes ni diketahui selepas setahun daripada tarikh kejadian. And pada tahun 2009 tu, bila dah masuk dekat dalam TV, confirm lah akan masuk dekat dalam internet pula. Bila dah masuk dekat dalam internet, viral babe. Bila dah viral, ramai orang yang marah. Kenapa orang marah? Sebab kes ni melibatkan seorang kanak-kanak perempuan yang berumur 8 tahun menjadi mangsa rogol dan juga penderaan seksual yang sangat kejam sampai membuatkan mangsa mengalami cacat kekal guys. Bukan kira nak cakap kalau orang dewasa dirogol, orang lain tak marah. Tapi untuk kes yang ni, dia ada 3 faktor yang membuatkan orang marah gila dengan si pelaku ni guys. Faktor yang pertama adalah mangsa merupakan kanak-kanak berusia 8 tahun. Faktor yang kedua pula adalah mangsa dirogol berkali-kali ataupun kita boleh klasifikasikan pelaku ni adalah pedofilia. Dan yang ketiga adalah mangsa bukan saja dirogol, tapi mangsa juga dipukul, digigit, ditampar dengan sangat kejam guys. Itu pasal lah orang marah gila tau. Actual date untuk kejadian ni adalah pada 11 Disember 2008, manakala actual date masuk dalam berita adalah pada 20 September 2009 dan kejadian ni berlaku di bandar Ansan di Korea Selatan. Let's go straight to the story. Kejadian ni berlaku dekat dalam gereja, tapi tak ada kaitan pun dengan gereja, tak ada kaitan pun dengan agama. Cuma berlaku di dalam gereja sahaja, tak nak ada racism guys. So ianya berlaku pada pukul 8.30 pagi yang di mana pada ketika itu seorang budak perempuan yang bernama Nayong, bukan nama sebenar Nayong tu bukan nama sebenar,
berumur 8 tahun and dia masa tu on the way nak pergi ke sekolah guys. Masa dia dalam perjalanan nak pergi ke sekolah tu, tiba-tiba dia terserempak dengan seorang lelaki yang boleh dianggap sebagai atuk tau. Orang tua, atuk. Sebab muka lelaki tu memang nampak tua. So masa terserempak tu, Nayong ni dia jalan je lah macam biasa kan. Tapi bila dia lalu dekat depan orang tua tu, tiba-tiba orang tua tu dia tegur dekat Nayong lah. Dia tegur macam gini tau. Kau tak pergi kerja Orang tua tu cakap kat Nayong macam itu. Lepas tu Nayong pun reply lah, Tak, saya tak kerja. Saya nak pergi sekolah ni. and then orang tua tu, Kenapa kau tak kerja? lepas tu Nayong pun macam speechless lah, tak tahu nak cakap apa kan. Lagipun Nayong tu budak kerja lagi, baru 8 tahun kan. Mula-mula tu orang tua tu just macam pusing-pusingkan badan dia ke kiri ke kanan. So bila Nayong tengok orang tua tu dah macam gitu kan, dia pun rasa pelik lah, dia rasa takut lah kan. Bila dah rasa takut, dia pun cubalah untuk gerak daripada situ. Tapi masa Nayong dah berjalan ke depan sikit and membelakangi orang tu, dalam sekelip mata tanpa Nayong sedari, orang tua tu terus tekuk mulut Nayong and heret dia ke dalam gereja guys. Bila dah masuk dekat dalam gereja, orang tua tu terus heret dia lagi masuk ke dalam toilet yang ada dekat dalam gereja tu. Sekarang ni orang masuk dekat dalam toilet yang jenis jamban duduk tau. Tapi jamban duduk tu kan boleh ditutup. Jadi orang tu turunkan penutup jamban tu and dia dudukkan Nayong dekat atas jamban tu guys. And then lepas si Nayong tu dah duduk dekat jamban tu, orang tua tu suruhlah Nayong untuk layan dia. Layan macam mana? Tak perlulah Kero nak cakap, korang faham-faham sendirilah. Kau tahulah budak tu baru je 8 tahun, mana tahu apa-apa. Kalau dah macam tu punya situation, confirm lah budak tu menangis guys. Bila suruh layan tak boleh, orang tua tu suruh Nayong buka baju pula. Mana maunya budak tu buka baju. Makin nangis lagi adalah. Disebabkan Nayong ni makin menangis, orang tua tu menyigap, dia pergi tumbuk muka budak tu, and then lepas dah tumbuk, dia grab kepala budak tu, dia pegang kepala budak tu, dia tarik ke muka dia, and then dia gigit dekat bahagian pipi budak tu sampai kan boleh nampak isi daging dekat dalam pipi tu guys. Lepas dia dah gigit, dia berdirikan budak tu, dia buka penutup jamban, and then dia pegang belakang kepala Nayong, dia sumbat masuk dekat dalam mangkuk jamban. Mangkuk jamban tu kan ada air kan. Dia sumbat muka budak tu berkali-kali. Dia sumbat, lepas tu dia angkat balik, dia sumbat balik, lepas tu dia angkat balik. Benda tu berulang banyak kali. Makin kuat Nayong menangis, makin ditumbuk, makin ditampar, makin dipukul budak tu. And finally bila Nayong tu tak diam juga, orang tua tu menyigap, dia pergi cekik leher budak tu sampai budak tu pengsan guys. Lepas budak tu dah pengsan, time ni lah si orang tua kepot tu pergi rogol Nayong berkali-kali tanpa henti guys. Bukan setakat rogol, dia pergi liwat budak tu. Korang tahu kan liwat tu dekat bahagian mana? Yang mana tak tahu korang boleh google lah. Khairul tak nak cakap. Orang tua tu dia liwat Nayong berkali-kali sampai budak tu punya usus terkeluar dekat bahagian dubur guys. Yang paling tak boleh belah sekali, orang tua tu bila dah nampak usus Nayong terkeluar dekat bahagian dubur Nayong tu kan, korang tahu tak dia buat apa? Dia pergi ambil pam tandas, dia gunakan bahagian belakang pam tandas tu untuk masukkan balik usus yang terkeluar dekat bahagian dubur Nayong. And then korang tahu tak dia buat apa lagi? Lepas dia dah sumbat usus tu, dia pergi liwat lagi mat. Aduh, memang tak ada otak tu Mangkuk Ayu ni. Lepas dia dah liwat banyak kali, agak-agak dia dah puas dah. Dia bangun, dia tengok darah banyak dekat bahagian permukaan lantai toilet tu. Dia pergi buka air pipe and biarkan je air mengalir sampai melimpah-limpah guys. Tujuan apa dia buat macam itu? Untuk hapuskan bukti guys. Lepas je orang tua tu dah belah daripada tempat tu, tak lama lepas tu Nayong mula tersedar daripada pengsan. Dia cuba untuk bangun beberapa kali tapi tak boleh juga. Tapi Nayong ni dia kuat guys. Dia cuba bangun lagi and cuba jalan sikit demi sikit untuk keluar daripada toilet. And finally lepas dia keluar daripada toilet, ada orang awam yang nampak dia dalam keadaan yang berlumuran darah, satu badan, and orang tu dalam keadaan yang panik terus call police and ambulance. Keadaan memang sangat-sangat cemas masa tu. Yelah, kau bayangkan lah, kau jumpa orang yang dalam keadaan cedera parah kan. And then bila police and ambulance dah sampai dekat situ, Nayong pun dibawakan ke hospital. Pada mulanya ambulance nak bawa Nayong ni ke satu tempat yang di mana tempat tu adalah tempat khas guys. Kenapa Kero cakap tempat tu tempat khas? Sebabnya dekat tempat tu dia ada balai polis, dan dalam pada masa yang sama juga dekat dalam satu bangunan dia ada hospital juga. Kenapa ada dua? Sebabnya dalam pada mangsa dirawat tu, polis akan terus buat investigation and akan mempercepatkan proses penangkapan penjenayah. Tapi itu pada awalnya, itu awal plannya macam gitulah. Bila medical assistant tengok keadaan Nayong yang sangat-sangat parah tu, dia buat keputusan untuk mengarahkan ambulans terus pergi ke hospital pakar. Sebab apa? Sebabnya dekat tempat yang ada balai polis dengan hospital tu memang bagus, cuma hospital dia tak mampu untuk
menampung pesakit-pesakit yang parah seperti Nayong pada ketika kejadian tu guys. Disebabkan orang tua binatang tadi tu pergi liwat dia berkali-kali, doktor mengesahkan yang Nayong punya usus rosak, and dalam pada masa yang sama usus dia juga dicangkiti dengan kuman, and Nayong juga terpaksa menjalani pembedahan 8 jam untuk menyelamatkan nyawa dia, and Nayong berjaya diselamatkan, tapi doktor terpaksa tebuk dekat bahagian perut Nayong untuk buat satu lubang sebagai dubur gantian. Maknanya Nayong akan buang air besar dekat bahagian perut dia, and then najis air besar tu akan disalurkan ke dalam beg kolostomi. And berdasarkan daripada kenyataan mak bapak Nayong, diorang bagi tahu Nayong terpaksa pakai beg kolostomi tu sepanjang hidup dia. Sebenarnya bukan setakat usus dan dubur je guys yang dia cedera parah, tapi dia punya kemaluan pelvis dia juga cedera teruk babe. Untuk rawat kecederaan yang dialami Nayong tu memakan masa sampai 8 bulan guys. Itu baru kecederaan daripada segi fizikal. Kalau daripada segi mental pula, kalau ada apa-apa situation yang boleh membuatkan Nayong teringat peristiwa hitam dia tu, dia akan mengalami serangan panik ataupun orang putih cakap panic attack lah. Panic attack ni dia macam mana? Jantung tiba-tiba berdegup sangat laju, tangan gigil, ketakutan yang melampau, and macam-macam lagi lah dia punya tanda-tanda panic attack tu. Untuk rawatan mental pula, Nayong perlukan masa selama setahun untuk pulih, tapi itu pun baru lebih kurang dalam 70% je guys. Selepas kejadian, pihak polis dan pasukan penyiasat memang cuba sebaik mungkin untuk kumpulkan semua bukti yang ada dekat tempat kejadian. Bila diorang dah ada bukti, baru diorang boleh cari siapa penjenayah yang sebenar. Tapi masalahnya sekarang ni, pihak forensik memang susah gila nak cari bukti, sebab korang ingat lagi tak? Orang tua tu pergi buka air pipe and biarkan air mengalir dekat atas lantai. Sebab bukti-bukti yang ada dekat lantai memang susah nak jumpa guys, sebab dah dibawa oleh arus air yang mengalir dekat lantai tu. And daripada situation ni, polis memang confirm orang yang buat benda ni adalah orang yang dah pernah buat jenayah sebelum ni. Maknanya benda yang dia buat tu bukan first time. Dia dah banyak kali buat sebelum ni, sebab dia tahu macam mana cara nak hilangkan bukti guys. So daripada sini polis dah kecilkan skop lah, and dalam pada masa yang sama memudahkan juga pihak polis sebenarnya, sebab polis sekarang ni dia kecilkan skop, and sekarang ni dia cuma tinggal nak cari orang yang dah ada rekod jenayah je. Dia tak payah susah-susah nak siasat orang-orang yang tak ada rekod jenayah. And then tak lama lepas tu, finally pihak forensik dapat juga bukti yang paling kukuh sekali, iaitu cap jari suspek. Siapa suspeknya? Suspeknya adalah Cho Do Sun, berumur 54 tahun dan tinggal sejauh 1 kilometer je daripada tempat kejadian. And daripada rekod lampau, dia memang pernah dipenjarakan sebelum ni di atas jenayah merogol guys. So dah jackpot dekat sini. And then 2 hari selepas kejadian, Cho ditangkap dekat rumah dia dan didakwa atas kesalahan merogol kanak-kanak di bawah umur. Tapi bila disoal siasat, dia tak mengaku guys dia yang buat. Tapi walau macam mana pun, polis jumpa bukti yang kedua guys, iaitu kesan darah Nayong ada dekat seluar dan bajunya si Cho tu. Walaupun dah ada bukti yang kedua, tapi Cho tetap juga tak nak mengaku bersalah guys. Dia tetap insist dia yang melakukan perkara tu. Okey, masa dekat mahkamah ni ada benda yang tak sepatutnya terjadi tau. Yang pertama adalah pihak pendakwa buat kerja sambil lewa. Masa Nayong bagi keterangan, pihak pendakwa siap lupa nak rekod keterangan Nayong. Dia lupa, and disebabkan dia lupa, Nayong terpaksa ulang alik mahkamah, and dia juga terpaksa ulang semula keterangan yang dia tak nak ingat langsung tau. Yelah, siapa je yang nak ingat mimpi ngeri kan, lagi-lagi budak tu tengah trauma. Gila kau. Yang kedua pula, pihak pendakwa tak dapat tampilkan bukti rakaman sewaktu Cho ditahan, and benda tu menyebabkan Nayong terpaksa hadir ke mahkamah untuk mengesahkan Cho adalah penjenayah yang sebenar guys. Jadi dekat sini disebabkan benda ni, Nayong terpaksa ulang alik ke mahkamah sebanyak 4 kali. Orang tu dah lah tengah sakit, trauma pula tu, and time tu musim sejuk babe. Aku tak faham duk sebenarnya dengan mahkamah dekat sana ni. Tapi penat lelah Nayong tu macam sia-sia, sebab Cho kena penjara 12 tahun je. Undang-undang dekat Korea, kepada sesiapa yang melakukan jenayah tanpa sedar, maksudnya dalam pengaruh alkohol, hukuman akan diringankan guys. Alasannya pelaku tak sedar time dia buat jenayah. So sepatutnya kalau Cho buat jenayah dalam keadaan yang sedar, dia akan dipenjarakan seumur hidup. Tapi oleh kerana dia buat jenayah dalam pengaruh alkohol, hukuman dia tu diringankan daripada seumur hidup kepada 12 tahun penjara je. So sekarang ni korang fikirlah, adil ke tak adil sebenarnya? Confirm lah tak. Bagi Kero lah, bagi korang tak tahulah. So sampai tulis surat lebih daripada 300 kali kepada hakim untuk menunjukkan yang dia tu tak bersalah guys. 300 kali mat, gila kau. Tapi hakim tak terima, dia tetap hukum penjara juga kepada Cho. Pada tahun 2011, mak bapak Nayong menang kes saman ke atas pihak pendakwa raya disebabkan kelalaian ketika menjalankan tugas. Jadi kerajaan telah membayar 13 juta
won kepada Nayong sebagai pampasan disebabkan perkara tersebut. Jadi selepas 12 tahun di penjara, pada 12 Disember 2020, Cho telah keluar daripada penjara and dia masih lagi duduk dekat Ansan. Bapa Nayong cakap kalau si Cho tu tak pindah, dia yang akan pindah. And dekat kawasan perumahan tu je dah letak lebih 71 CCTV untuk pantau pergerakan si Cho tu daripada dia melakukan jenayah lah. And Cho juga diletakkan alat pengesan dekat pergelangan kaki dia untuk mengelakkan dia daripada melakukan jenayah. In case kalau ada apa-apa kes, Pak boleh terus datang. Bila Carol tengok kisah ni, Carol teringat dengan satu movie tau. Tajuk movie tu adalah Hope, filem Korea. And rupa-rupanya filem tu based on kisah ni guys. Sedih kalau tengok movie tu. So guys, kesimpulan dia, jangan bagi anak-anak kecil main sorang-sorang dekat luar rumah. Sebab dorang masih belum boleh untuk protect diri dorang lagi. And dalam kes ni pun kita tak boleh salahkan mak bapak dia. Sebab biarkan Nayong tu pergi sekolah sorang-sorang, mungkin dah takdir. Tapi kita jadikan pengajaran je lah guys, untuk mengelakkan daripada benda ni terjadi pada diri kita. Jadi guys, sekian from Carol Series. Assalamualaikum.